Sudah on. Okey, sudah on. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua sahabat-sahabat semua yang bersama-sama dengan saya dalam sesi live di Facebook, IG dan juga YouTube. Apa khabar semua? Sihat? Kita dah masuk pada minggu pertama dekat dalam bulan Februari. Cepat je masa berlalu kan? Inilah hidup kita sebenarnya. Dan blub-dap dah habis, dah selesai. Setahun dah makin lama makin kita baru perasan rupanya kita makin tidur, makin tua kan, rambut dah makin putih kan. That's why benda tu kita kena ingat bahawa pada setiap hari, setiap masa kita kena improve diri kita. Okay, kita kena perbaiki diri kita. Mudah-mudahan dengan memperbaiki diri ni akan memperbaiki juga sahsia kita, akhlak kita, ibadah kita, perhubungan kita sama kita. Alright. Alright. So, apakah yang kita akan cerita hari ini? Alright. Mengapa kita tak benarkan ataupun kita tak galakkan orang simpan emas di Ar-Rahnu? Itu persoalannya. Kita akan jumpa dalam kita punya live hari ini. Okey? Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang berjumpa dengan saya hari ini? Tolong angkat tangan saya. Okey. Siapa bersama-sama dengan saya? Okey. Ramai sebenarnya ada salah faham. Kebanyakannya salah faham, salah tanggapan, salah membuat tindakan yang bahawa ramai sebenarnya yang menyimpan emas di dalam Ar-Rahnu. Mereka ingatkan menyimpan di dalam Ar-Rahnu adalah satu langkah yang bijak. Menyimpan di Ar-Rahnu adalah satu langkah yang boleh menyelesaikan masalah dia orang. Menyimpan di Ar-Rahnu tidak ada payah fikir bahawasanya yang dia kena membayar kena simpan di peti besi. Tak payah dia nak fikir nak cari dekat dekat bank untuk nak simpan ke. Tak payah fikir dekat mana nak cari loker dekat rumah. Jadi jalan yang terbaik untuk mereka lakukan adalah mereka simpan di mana? Di Ar-Rahnu. Ini kebanyakannya ada ramai orang mempunyai tanggapan begini. Soalannya betul ataupun salah tindakan ni? Adakah ia satu tindakan yang bijak atau adakah satu tindakan yang kurang bijak atau adakah mereka telah salah langkah? Okey, hari ini kita akan bongkarkan cerita berkenaan dengan mengapa ada terdapatnya kesalahan jikalau anda menyimpan di Ar-Rahnu. Okey, bagi saya love, bagi saya like, bagi saya share. Alright, terima kasih atas anda punya love. Yes. Thank you very much. Alright. Okey. So, kita bermula boleh? Ataupun kita nak tunggu sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita untuk masuk ke dalam kita punya live ni, supaya mungkin ada persoalan ke apa kan, jadi dia orang bolehlah cepat. Yes. Thank you. Oh, banyaknya love, banyaknya thumbs up. Thank you very much. I love you all. Okay. So, insyaAllah pada minggu hadapan, pada hari Sabtu kita akan mengadakan kelas kita, Trade Gold for Money, insyaAllah. Siri yang ke-52. Wow, sudah 52, lama dah. Tuan Haji Jisham, tunggu dululah. Apa maksud dia tunggu dululah? Kena tunggu ramai-ramai ya. Okey, sampai lagi. Terima kasih. Wow, I like Tuan Haji Jisham, terima kasih. Saya dah dapat tuan punya emas. Terima kasih banyak-banyak. Ada sebahagian daripada emas tu saya dah edarkan kepada office supaya dia boleh pakai. Mudah-mudahan dia bermanfaat. Alright. Kasih ramai sikit. Yes, Haji Jisam ni juga adalah salah seorang pemain gold player dekat dalam Malaysia. Jom kita tarik lebih ramai lagi geng-geng emas kita supaya kita memeriahkan lagi geng gold kita. Okey? Boleh? InsyaAllah share dekat kawan-kawan. Tolong aja. Yes. Tolong je, betul. Kalau kita nak dapat pahala, kita tolong orang. Kerja kita senang aja. Kita tolong orang. Macam ni kita tolong orang ramai. Sebenarnya tajuk hari ini adalah
disebabkan oleh ada sebahagian daripada alumni kita, pelajar saya yang membuat satu tindakan. Bila saya tanya dengan dia, dia kata, saya sebenarnya IR saya simpan di Arahnu. Saya pun cakap, oh simpan dekat Arahnu, untuk apa simpan Arahnu? Dia cakap simpan dekat Arahnu lebih selamat. Lebih selamat. Okey. Dia cakap lebih selamat. Oh, selamat. Okey. Lain-lain apa sebab? Yalah selamatlah, tak payah fikir nak beli peti besi, tak payah fikir nak simpan dia punya emas dekat rumah, bahaya tu tak ada semua sekali. Okey, fine, saya cakap. Alright. Jadi ada beberapa perkara yang telah saya tegur, dan insya-Allah hari ini kita sama-sama lagi kita menyebarkan maklumat yang bagus dan baik. Alright. Tuan Abdul Hadi Al-Farsi, terima kasih. OKIR suara. Yes. Terima kasih, kasih naik lagi, ramaikan lagi kawan-kawan kita. Hari Jumaat kan, hari Jumaat sepatutnya rehat-rehat. Hari Jumaat untuk Johorian cuti. Okey, cuma dekat sebahagian macam Selangor ni kita kerja. So kita ambil masa lah sikit sementara tengah ada masa ni. Cuma saya lambat sikit tadi, saya ada jumpa orang tadi. Lepas daripada solat tadi tu, dia orang ada nak jumpa sekejap. So itu yang masa tu terlajak, minta maaf banyak-banyak. Sepatutnya saya ikut udara dah sampai dalam pukul 8.22.30. Thanks for watching everyone. Terima kasih banyak-banyak. Yes, okay. So persoalannya tadi, adakah betul ataupun tidak? Dah banyak dah tengok live IR. Hari ini cuti niaga. Alhamdulillah. Ini toke apa nama? Ikan patin. Bila saya boleh makan ikan patin dekat Tuan Hadi punya kedai? Teringat nak makan ikan patin. Ikan patin sangkar ke ikan patin liar? Okey. Nanti saya pergi, nanti kita bagi bestnya makan, alright? Dekat Temeloh kan, Tuan Hadi. Alright. So now kita cerita sikit berkenaan dengan Arahnu, sikit Arahnu. Arahnu. Apa sebab ada Arahnu? Itu soalan dia, sebab apa ada Arahnu? Arahnu ni kita kena faham bahawasanya Arahnu ni dibuat adalah untuk membolehkan membolehkan orang dapat wang dengan cara mudah di dalam kita punya daripada emas. So basically itu yang pentingnya. Itu yang pentingnya menyebabkan nanti kita senang nak cairkan emas, nak dapatkan cash lebih mudah. Itu fungsi Arahnu pada asasnya. Okey. Esok datang IR bagi ikan patin liar. IR punya duit, amin. Okey, esok datang. Esok tak boleh, saya petang ni dah nak pergi ke JB. Ada majlis kahwin esok. Yang video viral itu hari rumah perempuan, ini rumah lelaki. Risau pula kita kena jadi viral. Assalamualaikum Tuan Hartanah kita, Arif Azman. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Wah, Tuan Guru, saya bukan Tuan Guru, saya kawan-kawan je. Kita kawan-kawan trader, kawan-kawan investor, kita adalah sama semua. Tuan Guru tu tinggi sangat. Oi. Tak layak. Tak ada. Kita semua kawan-kawan. Okey, mudah-mudahan semua kita sebarkan ilmu-ilmu ni semua, mudah-mudahan Allah berkati kita. Mudah-mudahan akhir kita nanti dalam keadaan yang baik, insya-Allah. Kita tinggalkan sesuatu untuk orang biar dapat manfaat. Yes, Encik Arif boleh buat macam Haji Syam. Dia kata banyak bagi like tak henti-henti. Support lah tu, itu tandanya support. Yes, macam tu tuan. Tolong share dengan kawan-kawan. Kalau takkan kita saya membebel seorang-seorang. Hari ni ada masa sikit. Okey. Lepas tu simpan kat mana? Okey, soalan Mak Zola. Yes, hari ni lah kita nak jawab tuan. Tuan ada simpan dekat dalam Arahnu ke? Ada simpan dekat Arahnu. Kita jangan stres-stres. Kita stres-stres kan kita tak jadi kerja. Kita kena enjoy je. Senyum kena ada. Tahu tak macam mana nak senyum? Tahu tak macam mana nak senyum? Senyuman yang paling best sekali adalah senyuman yang senyuman yang ikhlas.
Siapa nak tahu macam ni senyuman ikhlas? Saya share kepada anda. Tolong angkat tangan. Berapa ramai nak tahu macam mana nak dapat senyuman yang ikhlas? Kadang-kadang ada orang kata senyum tu fake. Yang ni tak tahu. Saya tak tahu yang orang kata senyum ikhlas ke tak. Tapi saya belajar macam mana membuat senyuman. Waalaikumsalam Puan Sharifah Nurita. Thanks for watching. Thanks. Okay. Okay. Tuan Hadi dah kata ai. Saya terpaksa beritahu lah. Dah ada orang request. Alright. Cara senyuman dia macam ni. Ambil tangan ni. Okey, hari ni. Ini tak out of topic hari ni. Kita ambil tangan ni. Alright. Ambil tangan. Kita letakkan muka kita. Letakkan mulut. Ujung mulut ni kan. Kan mulut ni kalau lelaki ada misai. Okey. Ada misai, ada janggut. Okey. So letak kat tepi ni. Okey. Letak kat tangan ni. Dua jari ni. Dua jari. Jari tunjuk kan. Letak kat sini kita tarik sikit. Okey, lepas tu jadikan senyuman. Sikit je. Dalam lebih kurang ni berapa? 10 cm kot. 10 cm kot. 10 cm. So, 10 cm besar. 10 mm. Silap. 1 cm. 10 cm. Okey, tarik. Itu senyuman. Senyuman tu sebenarnya akan menjadikan semua orang akan bahagia. Alright? Cuma kadang-kadang kita stres. Adalah cerita-cerita stres. Saya tak nak cerita stres. Malam punya cerita. Okey, tapi kita cool, kita chill. So Encik Azman dia cakap, okey, terima kasih Encik Azman Encik Arif Azman ada share. Terima kasih, thanks kerana share. Ni dia kata terpaksa simpan dalam nu. Allahu Akbar. Sebab apa terpaksa simpan? Kenapa terpaksa simpan dekat dalam ranu? Wow, kenapa saya pun terpaksa tu, perkataan terpaksa tu macam terpaksa senyum juga ke? Okey. Encik Hadi, comel senyuman. Mana dia senyum, comel. Kita kena ikhlaskan hati kita, insya-Allah. Dan hati kita kena berbunga-bunga, kena ada happy. Masalah tetap datang, jangan risau. Masalah kan tetap ada, cuma kita hanya kena enjoy. Alright, now kita back to our topic. Cerita mengarut tadi sikit, cerita apa tu untuk kita punya apa nama dia, untuk pembuka cerita kita dah settle dah. Soalan dia, sebab apa kita tak galakkan untuk simpan dekat Rahnu? Sebab apa? Sebab kebanyakannya orang dia simpan dekat Rahnu. Saya pun tak faham. Dan sepanjang saya punya observation saya, bila saya masuk dekat dalam dekat dalam nak lelongan emas dekat Rahnu, kebanyakannya orang ada satu kes yang dia orang terpaksa memang terlupa dah tentang dia orang punya ni, tentang pajakan dia, dan ada sebahagian dia orang tak ada duit untuk nak tebus balik semula. So that's why saya rasa tajuk ni adalah tajuk yang sangat-sangat menarik untuk kita sama-sama sharekan. Dengan pengalaman saya dah masuk beberapa tempat untuk kita bidding. Bukan rumah saja kita boleh masuk lelong. Kita punya emas pun sebenarnya kita boleh masuk lelong. Yes, untuk membolehkan kita dapat harga yang terbaik. Tapi kalau silap-silap jalan, silap cara, kita masuk lelong dapat harga yang lebih mahal. Okey. So itu satu tindakan yang tak berapa bijak. Okey. Now, cerita dia sekarang apa tadi? Kita nak cerita tentang apa? Kita nak cerita tentang, alright, thank you very much. Thank you. Alright. So, cerita dia sekarang macam ni. Saya tunjuk, saya dekat whiteboard ni, saya nak kena tunjuk macam mana formula menyebabkan bahawasanya sebenarnya dekat dalam industri ni ramai orang tahu emas. Emas tu adalah benda yang sangat dekat dengan semua orang. Paling koman-koman pun setiap perempuan mesti ada emas, betul? Betul ke? Betul lah. Setiap koman-koman mesti ada seutas emas, sama ada rantai ataupun rantai tangan, ataupun rantai gelang tangan, ataupun rantai leher, ataupun earring, ataupun cincin. Okey, semua ni benda ni adalah perhiasan. So benda ni yang membolehkan khidmat Rahnu tadi diguna pakai. Dan yang paling unik sekali, yang paling best sekali adalah dalam banyak-banyak dekat dalam instrumen yang ada dekat dalam dunia, hanya emas saja yang diberikan special macam ni. Ada tak kalau rumah kita boleh terus nak cairkan, nak dapat duit dalam tempoh setengah jam? Tak ada kan? Okey. Tolak ke tepi soal kita punya duit. Kalau macam contoh kita duit yang ada, kalau kita buat FD kita boleh cairkan tapi tak dapat apa-apa. Yang best pada emas ni, yang best saya cakap best, ayat tu best saya cakap.
Sebab apa? Sebab emas ni kalau impact kalau kata misalnya contoh ni saya ada cincin, katakan cincin emas, saya letak dekat sana pun dia boleh taksirkan harga berapa dia punya nilai marhum, yang ni berapakah nilai percentage emas yang ada, dan selepas daripada tu saya boleh dapat cash. Yang lagi bestnya lagi, apabila duit yang saya dapat ni, apabila saya dah boleh guna pakai, saya dapat untung ke ataupun dapat tebus balik semula dengan satu amount, dan dekat sini kita boleh ambil balik semula emas yang kita pajak tadi. Inilah satu instrumen yang tak ada daripada mana-mana tempat industri yang lain kecuali hanya daripada emas. Akan tetapi isu yang besar yang timbul adalah apa dia? Orang telah salah gunakan tempat Ar-Rahnu ni sebagai tempat simpanan. Ada tadi sahabat kita tadi tanya tadi, dia kata habis nak simpan di mana? Itu cerita lain, itu tolak ke lain. Saya nak cerita ada satu kesilapan yang besar kepada ramai orang apabila mereka letakkan Ar-Rahnu ni, letakkan simpanan di tempat Ar-Rahnu. Jadikan Ar-Rahnu tempat simpan. Ar-Rahnu jadi tempat simpan. Okey, saya cakap dengan dia, kenapa sebabnya saya cakap benda ni adalah satu yang tidak digalakkan. Senang cakap jangan buatlah. Cakap tak digalakkan, cakap ahli-ahli politik lah, macam cakap beralas-alasan lah macam tu. Tapi bila kita cakap dari segi saya tak galakkan, macam tu, jangan buat. Lebih kurang macam tu lah. Sebab ada banyak teknik lain yang kita boleh selamatkan emas kita berbanding dengan hanya kita masukkan dekat Ar-Rahnu. Kita tengok. Okey, saya ambil contoh satu. Kita ambil satu case tadi. Kita buat calculation sikit, boleh? Berapa ramai yang boleh saya nak tulis-tulis sikit dekat whiteboard? Tolong angkat tangan saya. Alright. Thanks for watching everyone. Siapa-siapa yang baru masuk dekat dalam saya punya live hari ini bersama saya IR Sophian Live. Okey, nanti lain-lain masa you boleh cari hashtag IR Sophian Live. Hari ini kita akan berbicara tentang mengapa tidak digalakkan untuk simpan di Ar-Rahnu, simpan emas kita di Ar-Rahnu. Mengapa? Soalannya why? Question mark kat situ. Why? Kenapa? Alright, saya ambil satu case. Bila kita pergi dekat Ar-Rahnu, bila kita pergi Ar-Rahnu, kita akan bermain dengan dia panggil satu nilai. Kita emas tu memang ada satu nilai. Nilai dipanggil sebagai nilai marhum, nilai marhum. Okey, nilai marhum. So nilai marhum yang ada, terbaliklah pula. Minta maaf. Tak apalah, saya tulislah Harga sekarang dalam lebih kurang tulis. Harga dia dalam lebih kurang 200, mungkin sampai 250. So kita ambil average lah, ada 230 ini. 230 dalam bentuk 1 gram. Saya padam sikit, kita bentuk dalam bentuk 1 gram. RM 230 per gram. Okey. So ini nilai marhum dia. Terbalik minta maaf banyak-banyak. Okey. Hi Afin. Hi. Alright, dekat sini. So let's say for example anda ada satu ketul bar, satu ketul bar. Saya terlukislah di bar dia. Okey. Alright. So kualiti 99.9. Dia buat dia adalah 100 gram. Okey. Nilai yang kita boleh dapat, kita selalunya kita akan kalikanlah, ni kalikan, kita akan dapat nilai dia bersamaan dengan RM 23,000 lah. Okey, per bar. Boleh nampak sampai sini? Yes. Okey, ini nilai yang kita boleh dapat. Maksudnya, apa yang kita boleh dapat kat sini ni dia nilai yang telah diiktiraf oleh pihak Ar-Rahnu. Ar-Rahnu dia kata ini nilai emas yang anda ada. Contoh ni tadi emas ni yang tadi 100 gram ni tadi. Ni dia emas ni nilai yang telah diiktiraf oleh pihak Ar-Rahnu bersamaan dengan 23,000. Banyak ke sikit? Banyak tu, sebab saya ambil harga yang ni. Kalau 200 tadi ni. So dalam makna kata lain, you all boleh memilih sama ada menggunakan harga yang ni atau yang harga ni. Ar-Rahnu ada banyak. You kena pilih lah. Mana-mana yang nak ada, you pilih. Mana-mana satu you nak, you pilih. Ada banyak. Macam-macam. Ar-Rahnu Pos ada. Ar-Rahnu Koperasi ada. Banyak-banyak koperasi ada. You boleh pilih harga-harga yang ada. Okay? Termasuk dengan Habib Jewels. Tu semua pun ada juga Ar-Rahnu. So, apabila kita pergi dekat Ar-Rahnu, persoalan dia adalah dia mesti bagi kita satu amount, satu amount untuk kita nak dapat duit tadi. Okey, jadi dia akan katakan, misalnya contoh anda first timer ataupun orang yang mula-mula ni baru berjinak-jinak dengan sini, katakan misalnya dia boleh bagi sebanyak 75%. Saya minta you all tolong tekan kalkulator, boleh? Bantu saya.
Okey, kalikan dengan yang ni kali dengan 75%. Okey. Yang ni kali dengan 75%. Alright. Jadi berapa amount yang kita boleh dapat? Tolong kira untuk saya. Kalau terbalik tu betul-betulkan. Okey. Thanks for watching everyone. Okey, tolong bagi saya love, bagi saya like. Okey. Mudah-mudahan kita sama-sama boleh dapat manfaat. Okey, nilai ada 17,250. Ini real punya figure real punya figure. So kita akan dapat nilai 17,250. Dalam makna kata yang lain, saya pergi ke Arahnu, ini Arahnu saya masuk dekat sini, dia cakap dengan saya harga yang ada ni tadi adalah 230. 230 harga yang dikata. Okey. Sekarang ni saya cakap dengan dia saya ada 100 gram. Nilai dia berapa sekarang? Nilai dia adalah ini tadi 23,000. Okey, faham Mudah Sekarang ni saya cakap okey, cik ke puan ke, saya cakap saya nak pajakkan saya punya emas ni. Bila pajakkan, dia kata okey, IR, dia kata Encik Sofian bolehlah kita bagi dalam hari ini 75% daripada nilai yang dia perakui. So saya selepas tu akan dapat bawa balik duit sebanyak 17,290. Okey. Ini yang dikata senang cair. Dalam tempoh proses dalam lebih kurang setengah jam macam tu saya dah boleh dapat. Emas ni tadi saya dah letak dekat Arahnu. Arahnu pula bagi saya sebanyak 17,250. Okey, ada satu benda saya nak cerita sikit tentang, ada sedikit cerita dekat sini. Kita boleh membuat pilihan Saya katakan misalnya saya cakap saya tak nak duit banyak sangat. Saya nak hanya pinjam dalam lebih kurang 50%. Boleh. Kita boleh buat dalam ni saya tolak ni, saya kata saya nak 50% je. So saya akan dapat lebih kurang 11,500, lebih kurang macam tu. Boleh. Kita boleh. Mana amount yang besar ni saya tak nak. Sebab apa? Sebab apa? Sebab turutan daripada sinilah yang akan menentukan cerita kita hari ini. Okey, daripada sini yang akan memberitahu tadi, cerita tu menyebabkan anda tidak wajar untuk nak letak emas anda dekat Arahnu. Sebab apa? Ini dia punya cerita dia. Alright. Kita lihat di sini. Kita lihat. Jikalau macam ni, di dalam urus niaga, dekat dalam perniagaan, apabila anda ni tadi, anda sebenarnya apa yang anda dah buat ni tadi, duit anda dapat, duit yang kita dapat 17,500 tadi hanyalah pinjaman. Cuba sebut pinjaman. Kita pinjam daripada Arahnu. Dengan apa? Dengan bercagarkan kita punya emas yang satu ketul ni tadi. Saya ulang balik semula. Okey? Macam mengajarlah. Pula. Kita nak cerita santai-santai je. Boleh-boleh? Jangan serius sangat. Cuma dapat digest cara-cara mudah. Okey, saya dengan cara boleh dapat duit sebanyak dicair, dapat duit emas, saya ada emas dapat dicairkan dengan harga tadi 17,250. Okey, kena faham di sini. Apa yang saya buat sebenarnya, saya telah meminjam daripada bank. Pinjaman, perkataan pinjaman tu kena pegang. Okey, sebab yang ni kita nak buat cerita seterusnya. Bila saya buat pinjam, kita nak buat seterusnya. Satu lagi adalah emas ni tadi dijadikan sebagai apa? Sebagai cagaran atau collateral. So, kalau dekat dalam bank, dalam konvensional punya bank, selalunya dia akan bagi kita pinjam jikalau kita ada collateral atau kita punya report kita bagus kan, kita punya personal portfolio kita bagus, kita ada sewa ke rumah ke, atau kita punya income bagus, ada supported by ASB punya account semua sekali, dan kita boleh dapat loan untuk rumah ke whatever, atau personal loan, biasa dia akan tengok tanah ke apa semua sekali. Okey, akan tetapi untuk emas ni tadi, cara yang paling mudah, dia tahu ini barang kau, aku ambil barang kau, dia kata, dan in return dia pun bagi pada kita, tadi duit tadi. Sebab memang tu asal dia. Akan tetapi kesilapan yang besar adalah apabila kita telah menyerahkan emas kita nanti, kita dapat duit yang macam ni. Bila kita cakap ni tadi, perkataan ni kata sebagai pinjaman ataupun pinjam apabila kita kata amount ni pinjam, makna kita kena bayar balik dalam satu amount yang lain. Pinjam, okey. Akan tapi dia panggil upah simpan. Perkataan ni dia katakan dengan keuntungan yang dia ambil oleh bank ni, dia namakan sebagai upah simpan. Okey, ini cerita dia. Daripada sini cerita upah
simpan. Ini cerita upah simpan. Pada kebiasaan upah simpan ni, nampak tak ni? Nampak? Okey, upah simpan. Bolehlah kot. Sama dengan dalam lebih kurang 1%, 1.5%, mengikut pada mana-mana arah nu. Tak nampak lah. That's why saya suka kalau tengok dekat dalam ni, saya boleh tahu nampak ke tak. Okey, 1.0 ke 1.5%. Okey, ini yang sebenarnya yang jadi isu. That's why saya cakap tadi tidak digalakkan. Sebab apa tak digalakkan? Sebab daripada amount ni tadi, kita dikenakan charge oleh pihak Rahnu. Okey? Padahal kalau benda ni kita lihat balik semula, kita tengok balik semula, adakah ni satu tindakan yang wajar ataupun tak? Kita katakan okey, kadar kena tahu balik semula ratio antara period. Pinjaman mesti ada period. Okey, period. Pinjaman mesti ada satu period. Maknanya dia bagi pinjaman 6 bulan, 6 bulan, 6 bulan. Okey? Clear kat situ. Alright? So dekat sini kita katakan, misalnya saya ambil cara mudah je lah. Saya ambil 1%. Kita banyak benda yang kita kena permudahkan. Sebab bila dah masuk matematik, macam Encik Rafai tadi Pai, dia kata ponen. Okey. Pening tu sebab terbalik. Allah Akbar, Masya Allah. Saya terbalik. Minta maaf banyak-banyak. Terbalik. Saya pun tak tahu nak buat macam mana. Okey, kejap macam ni. Syafiq, tolong terbalikkan dia. Tapi saya tak boleh nampak tuan cakap apa. Minta tolong Syafiq terbalikkan. Okey. Ada angle yang kat sini tadi. Boleh? Alright, cantik. Clear? Boleh? Alright, Cun. Boleh nampak dekat atas ni? Dekat tepi ni? Nampak? Okey. So ni, harap-harap tak dah okey lah. Sebab saya tak boleh nampak apa benda yang you komen semua. Tolong bantu saya. Saya nak tengok apa benda yang this one okey. This one okey already. Yes. Okey. So yang ni, bila kita dah ada upah simpan 1% dikenakan, pihak bank kenakan pada kita. Kita dikenakan daripada nilai yang kita pinjam. Bukan berapa banyak yang ni tadi. Bukan. Dia ambil daripada sini. So 1% kali dengan 17,250. Okey? Setiap bulan kita kena bayar. So, sekali lagi saya minta pada you all semua, tolong saya kirakan. Okey? 1% of 17,250. Sekali lagi. Tolong. Senang je kan? Berapa? Sama dengan berapa? Alah, ini kacang tanah je ni. 172 lah. Betul? RM172, okey, sebanyak RM172 sebanyak 1% daripada nilai 17,250. Tapi kena ingat satu perkara kita kena ingat. Bila kita bercakap tentang nilai ni, ini untuk charge dalam tempoh 1 bulan. Okey? 1 bulan. Yes, terima kasih Syafiq. Clear. Baru clear. Alhamdulillah. Yes, Zah. Terima kasih. I love you. Kalau start saya tak perasan. Saya tak perasan. Alright. Thank you very much. Okay. Betul. Clear. Betul. Okay, baru boleh dapat tulisan. Syafiq bantu saya. Saya tak boleh tengok apa yang you tulis bila saya dah terbalikkan. Alright. So, kena ingat nilai yang kita pinjam ni tadi 17,250 ni tadi, setiap bulan kita dikenakan charge sebanyak 1%. Ni just 1%. Tadi saya cakap tadi ada range yang lain. Ada yang dalam 1.5, ada mungkin lebih tinggi lagi. Tapi normally dalam lebih kurang 1%. 1% kalikan dengan nilai yang kita pinjam tadi, setiap bulan you kena charge sebanyak 172. Banyak ke sikit? Nak kata banyak ke sikit, 1% lah. Okey. Kalau duitnya banyak, kalau kata misalnya ni tadi 100 gram, kalau 10 gram maknanya buang 10, anda pinjam 1,700. Maknanya yang ni RM17. Dah sikit. Tapi bukan itu jawapan dia. Jawapan dia adalah 1%. So 1% 1 bulan. Kalau nak dibayangkan 1% 1 bulan, okey, kita tengok macam ni. Okey. Macam mana saya nak cakap? Kalau charge bank berapa? Kad bank kad. You pakai swipe selalu kad kan? Berapa persen? Tolong jawab pada saya.
Cepat. Kalau bank charge dia dalam berapa persen saya tak ingat berapa. Katakanlah 10% lah. 10% katakan let's say for example kita ada bank, katakan Maybank ke, Citibank ke, apa whatever bank lah, Mastercard ke, Vista ke, apa-apa yang kad yang ada dia orang charge kat situ. Kita akan lihat bahawa benda tu, amount tu sebenarnya adalah dalam saya ambil random lah, saya ambil katakan dalam lebih kurang 10%, saya ambil 10%. Okay, let's say for example daripada amount ni 10%. So 10% daripada tu untuk setahun kita akan dapat dalam lebih kurang berapa? 1,700 charge. 7,725 charge. Tapi yang ni sebabnya yang best dekat sini dan tak berapa bestnya adalah macam ni. Yang best ada dua. Satu best, satu tak berapa best. Okey, yang bestnya adalah jikalau anda menyimpan, ambil nak pinjam ni tadi, duit yang ni tadi kita nak pakai tadi dalam tempoh 2 bulan. Kata kalau macam saya, contoh saya niaga. Kita ambil contohlah sahabat kita kat sini. Alright. Shah Apium, okey, saudara kita Shah Apium yang dia kata bawa clear tadi. Shah Apium berniaga, katakan you niaga keripik, katakan you short of fund, katakan ambil emas 100 gram ni tadi bagi dekat Arahnu bagi you, dapat 17,000. Dalam tempoh 2 bulan you dapat rolling balik, maknanya you hanya kena bayar sebanyak kali dengan 2. Kali dengan 2. Okey, kali dengan 2 sama dengan berapa? 4, 14, 344 sahaja. Berbaloi tak? Berbaloi. Sebab ini bersamaan dengan, ini equivalent dengan 2% sahaja daripada amount yang dipinjamkan. Clear kan situ kan? Shah Apium, clear kat situ. Saya just nak ambil example lah. Sebab ramai yang nak yang ni, saya ambil satu nama lah. So, akan tetapi yang tak bestnya apabila Arahnu memberikan kita pinjaman dalam range yang macam ni. Saya cakap tadi ada period sebanyak 6 plus 6 plus 6 juga. Ini yang jahat sikit. Yang ni tadi saya cakap, kita lihat bahawasanya jikalau orang menggunakan Arahnu tadi sebagai medium untuk you simpan dekat dalam tu, simpan emas tau, bukan nak guna duit, simpan emas. So apa yang you kena buat adalah, apa yang you dikenakan charge adalah, contoh dalam tempoh 6 bulan kali dengan 6 lah, mana you kena 6%. 6%. Kalau 6% banyak ke sikit? Banyak tu. Okey, banyak, dia banyak. Tapi kalau kata misalnya contoh kita cakap, kalau you kata sikit, alah sikit je IR. ASB pun 5.5 semua dah pergi, dah meraban dah, semua dah bising dah, semua sekali dah cakap wah, PNB bagi 5.5, ini Arahnu bagi you 6%. Banyak ke sikit? Itulah cerita dari 1.5. Kalau 1.5 kali dengan 6 dah berapa? 9%, babe. Banyak tu. So that's why saya cakap elemen untuk nak menggunakan ni, untuk menggunakan cara simpanan tak sesuai, tidak digalakkan. Mungkin Arahnu sukalah, sebab ini cara dia nak dapat duit. Memang bank apa-apa pun dia akan charge duit dengan duit. Itu je lah, mudah kan. Dengan duit ni dia dapat another money. Bank, kalau that's why kalau kita buat benda tu dah jadi haram, sebab kita ambil take advantage daripada orang. Tapi ni bank halal lah kan. Okay, tak boleh nak cakap lebih-lebih tu. So apa kata dekat sini pula saya kalikan dengan 12% pula, 12 bulan. Dah 12% lah. 12%. Berapa banyak nak kena bayar? So, ini yang sebenarnya kalau kita fikirkan balik semula, elemen ni yang akan membuatkan kita rugi. Unless kalau you gunakan, kena faham Arahnu bukan je tempat untuk kita nak simpan emas. Memang totally salah. Kalau kita fikirkan elemen dekat Arahnu ni nak tempat untuk kita nak simpan emas, memang totally salah. Saya tak tahu nak cakap apa. Salah. Okey. You faham tak salah? Salah lah. Mungkin you susah nak mungkin susah nak faham kot, ataupun tak berapa nak clear. Sebab mudah je tadi. Saya ulang balik semula bagi mungkin yang baru sahabat kita baru ni tadi, baru join. Kita ada dekat dalam Arahnu kita ada nilai marhun. Okey, clear. Kat situ rate dia berapa nilai marhun, 200 ke 250, clear juga. Selepas daripada itu, katakan misalnya contoh si Said ni tadi pula ada 100 gram, nilai emas dia adalah 999, contoh kat situ. Kalikan dengan sini, saya ambil average tadi 230 lah lebih kurang.
So kita akan dapat nilai yang telah diperakui adalah 23,000. Banyak tu. Bawa seketul emas, bawa seketul macam ni kan, seketul macam ni, bawa dekat bank. Bank boleh bagi kita cakap dengan dia, okey, you punya nilai ni, seketul ni tadi, pen ni tadi, sebanyak 23,000. Wow, okay, banyak tu. You boleh dapat 2 motor tau, motor Waisuku. Nilai tadi walaupun seketul, dapat 2 biji Waisuku. Faham okey. Akan tetapi as bank dia nak security. Dia tak akan bagi kita in full amount, dia akan bagi kita sikit dia ambil. Pada masa sama dia simpan collateral kita ni, dia ambil, dia bagi ambil lagi 25%, kadang-kadang dia ambil 70%, mana dia ambil 30% pula, dan extra tu baru bagi kat kita untuk kita nak pakai. Ada saya beritahu tadi juga dekat sini tadi bahawa anda boleh dibenarkan untuk memilih. Katakan misalnya daripada amount ni, kata okeylah cik, saya tak nak lah 75%, saya nak 50% saja. Boleh, tak ada masalah. So just mungkin you nak pakai dalam lebih kurang 11-12 ribu, pakailah duit tu. Jadi ambil amount yang kecil. Sebab lagi kecil amount ni, lagi kecil dia punya upah simpan. Okey, faham Sebab dia punya multiplier dia dekat sini. So, dengan secara tak langsung, apa yang kita buat ni tadi adalah telah menjawab persoalan bahawa tindakan yang kita buat, jikalau anda telah membuat tindakan pergi letakkan emas kita di Arahnu, ianya adalah satu tindakan yang salah. Okey? Nak salah tu dari perspektif apa? Sebab apa? Kalau salah tu dikatakan salah dari segi hukum agama tu, bukan. Maksud saya dari segi keuntungan kita rugi. Why not? Kita fikirkan ni sedih tadi, kalau ni baru satu kes, kalau anda ada banyak emas, pergi letak emas kat Arahnu je. No bang. Kata you ada 1 kilo, kira je lah 1% kali 1 kilo. Banyak tu. Kan? Nak kena bayar dekat Arahnu setiap bulan. Tapi dia bukan kira setiap bulan, dia kira 6 bulan, dia renew kita punya receipt. Okey? So, balik semula dekat sini tadi, saya padam balik semula. Jikalau kita lihat di sini, kita lihat, okey, satu benda saya nak share something. Berapa ramai nak tahu? Tolong angkat tangan si I. Alright? Sebelum tu saya nak minta you tolong bagi saya love, bagi saya like, sharekan video ni, mudah-mudahan ramai lagi kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita boleh dapat manfaat dengan perkongsian yang sempoi-sempoi begini kan. Kita tak nak terlampau heavy sangat. Tengok saya pun pakai yang simple je ni kan. Bukannya baru balik umrah. Bukan baru balik umrah kod bukan. Kod ada yang kata saya ikut si ... tu tak ada yang jadi viral kan, tak ada. Hari ni hari Jumaat kita raikan hari ni hari ni hari Johor cuti hari ni. Alright. Okey. Ada soalan? Okey. Now balik semula dekat sini ni tadi saya cakap, balik semula kita lihat balik Apa kata? Ini bab ni serius sikit. Apa kata dengan duit simpanan yang ada ni tadi, upah simpan yang dia minta ni tadi, apa kata anda cuba tukar dia. Fikirkan, jikalau betul-betul anda ada emas, jadi serius, beli peti simpan. Dengan cara macam ni, fikirkan, twist this one. Kita fikir, sebab everything kita nak hold. Takkan kita barang yang kita ada kita nak serah pada orang, tak logik. Lebih baik daripada bagi Arahnu, bagi saya simpan. contoh tak gurau je. Daripada barang emas ni, kalau you rasakan 100 gram you susah nak simpan, you fikir 23,000 boleh tak simpan dekat dalam kocek? Boleh kan? Cuma beza dia, emas ni tadi, ni adalah satu emas, ni lagi duit. Duit senang kita nak pakai. Yang ni adalah emas. Itu yang kata emas tu kita tatang je. Nak simpan dia pun rasa macam takut. InsyaAllah dengan cara yang betul kita boleh simpan. Itu bab lain. Nanti saya akan cerita bab lain. Tapi ni saya nak, since hari ni anda semua ramai share, banyak share ni tadi, saya rasa macam nak bagi lebih lagi, bagi ekstra lagi, supaya apa? Supaya kita sama-sama dapat manfaat. You all rasa happy, saya pun rasa happy, sebab perkongsian hari ini Jumaat mudah-mudahan jadi satu infak yang berguna pada kita semua. Alright, kita fikir satu perkara. Okay, kalau satu bulan dengan amount yang ada ni tadi, kita terpaksa membayar RM172 kepada Arahnu. Kita fikir satu perkara. Alright, kalau 2 bulan, 3 bulan. Saya ambil 3 bulan. Atau 6 bulan lah, kita cakap 6 bulan kali dengan 6 6 bulan. Tolong kira untuk saya, 172 kali dengan 6. 6, 12,
12, 35, 42, 43, 4,000. Okey. Dengan RM1,000 ni, dengan RM RM1,000 ni, dengan RM sebanyak RM1,000 ni tadi, okey, dengan amount sebanyak RM1,000 ni apa kata kita fikirkan satu benda yang berbeza sikit. Sebab macam mana pun kita kena bayar. Bayar kepada Arahnu dalam amount RM1,000 untuk tempoh 6 bulan. Why not kita buat cara macam ni? Kita ambil amount duit yang kita memang dah nak sedekah dekat Arahnu tadi, kita pergi dekat kedai, cari kedai yang betul-betul locksmith punya, yang kedai-kedai ni, you beli satu peti besi. Okey, peti besi tu tak mahal, dalam lebih kurang 300, 400, 500 amount dia. So, you dapat satu peti besi, you simpan sendiri. Kat mana nak simpan, jangan beritahu saya, jangan beritahu dekat public lah, kat mana-mana kan. Simpan sendiri kan. Untuk apa? Untuk membolehkan kita boleh keep our wealth personally. Kita jaga dia baik-baik. Okey? Itu je. Saya fikir cara tu yang paling senang. Sebab isu emas ni dia orang kata misplaced lah, tak tahu nak letak mana, letak dekat wallet lah, letak macam-macam benda tu. Isu yang ada, kadang-kadang saya letak dekat tempat barang kemas rumah saya, lepas tu hilang lah. So kalau kita fikir kita benda macam tu hilang, saya cadangkan untuk beli je peti besi kat sini, peti besi. Atau takkanlah benda macam ni untuk ahli simpan kan. Kalau kita boleh simpan macam benda lain yang lebih penting lagi, emas lagi penting, lagi best, takkan tak boleh simpan. So kita fikir balik semula. So saya rasa make sense apa yang saya punya perkongsian hari ini, dan tak ada apa-apa soalan lagi. Ada soalan? Alright, tak ada soalan. Okey. So saya endingkan sharing saya pada hari ini. InsyaAllah lain lagi kita akan adakan kita punya setiap hari. Sebenarnya pada everyday dalam pukul 12.30 saya buat sharing live dekat dalam saya punya page Ayasofyan Fan, InsyaAllah. Dan pada hari minggu depan, hari Sabtu, kita akan mengadakan kelas TG4M siri yang ke-52. Wow, 52 bermakna saya dah 5 tahun menjalankan program tersebut, dan Alhamdulillah dia berjalan dengan lancar, dan ianya adalah secara percuma saja. So jikalau anda hendak berjumpa dengan saya secara live dalam episod yang dekat dalam buat duit punya program, so boleh tanya pada Academy JL, you boleh PM diorang. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan, insyaAllah. Alright, salam sayang daripada saya. Mudah-mudahan kita memanfaatkan ilmu yang ada ni dengan cara yang baik sama-sama. Okey, saya harap Arahnu tak marah. Okey. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.